Sudah, insyaAllah. Oh, saya lupa. Dah, okey. Dengar? Sapuan, boleh? Dengar cikgu. Okey, baik-baik. Ya, kita tengok soalan objektif je ini. Sebab saya risau juga dengan kertas satu ni, topik-topik yang ujung-ujung ni. Pakai spek. Jarang saya pakai spek ni kan. Okey. Sebab bila saya pakai spek, saya tak boleh baca. Itu masalah saya. Nombor 1, kita tengok topik sukatan serakan. Nyatakan saiz selang kelas antara 66 dan 67. Maksudnya dia bagi 66 sampai 87. Baik, 66, 67. Kan? Okey. Dia nak saiz selang kelas. Jadi, saiz selang kelas, formula dia simple je. Had atas tolak dengan had bawah. Okey. Dia ni tolak ni kemudian tambah 1. Itu formula dia. Okey, had atas tolak dengan had bawah tambah 1. Contoh macam ni kita buat 87 tolak dengan 66 kemudian tambah 1. Jadi kita akan dapatlah jawapan kita 87 tolak 66 apa ni 21, 22 macam tu. Ini formula dia. Kan untuk mencari kita panggil dia saiz selang kelas kan. Okey. Saya masih tak dapat aim saya punya kamera saya sekarang saya tak kat atas lah, jadi dia pelik sikit. Okey. Saya tetap tengok bawah juga. Okey, sebab laptop kat bawah. Okey, kita tengok nombor 2. Boleh Kalau ada soalan kamu tanya terus nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan jadual kekerapan. Okey, dia bagi jadual kekerapan kat situ. Kamu tengok. Soalan dia, cari nilai Q tambah Y tolak Z. Okey, dia nak Q tambah Y tolak Z. Yang pertama, senangnya simple dia. First kali, kita tengok Q adalah had bawah. Had bawah. Had bawah bagi siapa tu? Bagi 3.4 ke 4.3. Okey, jadi jawapan kita Q sama dengan had bawah 3.4. Kemudian Y sama dengan, Y kat mana duduk ni? Y, sempadan bawah. Sempadan bawah bagi 4.4, 53. Okey, ini dia bagi 4.4, 5.3. Dia nak apa? Sempadan bawah. Sempadan bawah untuk yang ini. Sempadan bawah yang ini, kamu kena tolak sikit. 0.5. 0.5 bagi perpuluhan yang paling belakang. Contoh kalau kat sini adalah 4.4. Jadi kita tolak 0.5 belakang dia. Jangan tolak. Jangan 4.4 tolak 0.5. Salah. Kita kena tolak. Contoh macam ni, kita kena tolak 4.4. Kita tolak dengan 0.05 belakang dia. Dia pergi belakang lagi. Okey. Kita tolak ke situ. Kita akan dapat jawapan kita kat situ adalah 4.35. Okey. Ataupun formula dia boleh juga digunakan. Ni kita panggil dia formula untuk apa ni? Sempadan bawah. Okey. Sempadan bawah kita boleh gunakan sebab dia bagi kat situ 3.4 hingga 4.3. Kemudian kat sini selepas tu dia bagi 4.4 hingga 5.3. Pak. Jadi kamu boleh buat macam ni, kamu boleh ambil ni dengan ni. Kita ambil tengah-tengah dia siapa? Jadi macam mana nak buat? Ambil purata. Kita boleh ambil 4.3 campur 4.4 bahagi 2 pun boleh. Jadi dua cara. Pilihlah cara dia. Saya lagi suka tolak je. Kan? Okay, dapat 4.35. Kalau yang ini pun kamu ambil kalkulator, kamu kira dapat benda yang sama. Itu kita panggil dia cara untuk nak cari sempadan bawah. Okay. Kemudian satu lagi Z. Siapa Z kat sini? Saiz kelas. Saiz kelas. Saiz kelas macam tadi. Z sama dengan kita ambil 5.3. Dan kemudian kita tolak dengan 4.4. Okey, sekarang ni masalah dia sekarang ni, kita tak boleh tambah 1 je formula ni. Sebab ini 87, 66. Boleh kita tambah 1. Yang ini kita tak boleh tambah 1. Kita kena tambah dia punya perpuluhan terakhir dia. Iaitu kita kena tambah dengan 0.1. Dia jadi. Dia ikut berapa perpuluhan dia.
Okey? Ataupun kalau kamu nak senang, kamu boleh kira pakai jari pun boleh. Kan? Kita boleh pakai jari. Saiz dalam kelas kan? Okey. Jadi kita akan dapat kat sini berapa? 5.3 tolak 4.4. Kemudian tambah 0.1. Mana kalkulator saya? Okey. 1 cikgu. Ha? Dapat 1? Ha. Satu je. 1.0 lah kan? Ya. 1.0. Jadi jawapan kita kat sini Q 3.4 campur dengan 4.35 tolak dengan 1.0. Dapat jawapan? Ni? Tiada. Tiada jawapan? Oh, sudah. Kenapa tiada jawapan kat sini? Q campur Y tolak dengan Z. Tujuh point 75. Ini maksudnya ada salah kat soalan ni dia tanya ni. Kamu dapat berapa jawapan? Ni? Dia 7. dapat dah tolak kan. Dia punya nilai akhir dia Aha. 6.75. 6.75. 75. Saya rasa ni jawapan ABC ni salah lah. Dia sepatutnya dia kena ada lah 6.75 ni, tak ada pula 6.75 kat situ kan. Okey. 7.95. Wah, ni ada ralat dekat jawapan objektif kan. Okey, kamu tandakan jawapan dia. Jawapan dia patutnya akan dapat apa? 6.75 E. Kita tambah jawapan E. Okey. Jadi buku ni ada salah. Okey, kita teruskan Nombor 3. Sekejap. Tengok nombor 3. Okey. Nombor 3, saya padam sekejap. Ini boleh faham ke ni? Boleh Walaupun jawapan dia salah, tapi saya harap kamu boleh faham lah. Jawapan maksudnya, dia tak salah jawapan. Jawapan pilihan tu tak ada. Salah print ke tak tahulah apa jadi dengan ni. Okey. Tengok nombor 3 pula. Soalan dia bagi kotak. Plot kotak Plot kotak ni form 4 punya ni. Okey. Tanda. Ada bulat. Tanda ke situ. Median bagi data ialah median. Median bagi data ialah kat sini kita tengok median. Okey. Median bagi data. Kamu tengok titik-titik ni. Titik ujung ni mewakili minimum. Minimum. Titik ujung ni mewakili maksimum. Maksimum. Titik yang kat kotak mula-mula ni, ini kuartil pertama. Tengah-tengah kuartil kedua. Yang ujung ni kuartil ketiga. Macam tu. Okey. Jadi kalau soalan tu tanya, macam soalan ni memang kita tahulah dia tanya median. Median senang. Median adalah K kedua. Ini adalah median. Median adalah K kedua. Cuma kalau soalan tu tanya apa? Kalau soalan tu tanya lain. Yang lain apa dia tanya apa? Kuartil pertama. Kuartil pertama dekat ujung ni. Okey. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Senang. Ambil ujung ni. Okay. Kalau dia tanya julat. Julat sama dengan maksimum tolak dengan minimum. Ini kena ambil ni tolak ni. Itu julat. Okey. Kalau dia minta julat antara kuartil, kamu kena ambil K3 tolak K1. Ambil kat sini, tolak kat sini. Itu julat antara kuartil. Okey. Okey, sekarang kita jawab soalan ni.
Dia tanya median, senanglah median kita ngam-ngam. Dia bagi dapat apa jawapan kita? Median sama dengan 25. Jawapan kita kat sini C. Okey, tapi saya tambah sikitlah. Kalau soalan tu dah tanya antara julat atau julat antara kuartil lain. Cerita dia. Okey. Kalau kita tengok soalan ni, kalau soalan tanya julat, apa julat kita? Contoh, kita jawab je lah julat. Julat maksudnya kita ambil maksimum kita 35, minimum kita 5. Julat 30. Itu kalau dia tanya julat. Julat antara kuartil pula. Kuartil ketiga kita adalah 30. Kuartil pertama 15. Dapat 15. Ini semua maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada plot kotak. Pada plot kotak kan. Sebab tu plot kotak ni biasanya dia kawan baik dia adalah OGIF. Sebab tu kalau kadang-kadang kamu jumpa soalan tu OGIF, dia suruh tukar pergi plot kotak. Kamu kena tengok. Okey? Jadi dekat OGIF tu kena pergi cari apa? Kena pergi cari minimum, maksimum, kuartil pertama, kedua, ketiga. Dah. Tukarkan jadi plot kotak. Okey, itu soalan nombor 3 kita. Jawapan C, 25. Okey, kita terus soalan nombor 4. Mana nombor 4? Sebelah ni Okey, nombor 4 pula. Saya padam dulu. Kain saya dah hitam ni sebab dah banyak. Minggu ni tak basuh lagi. Dah berapa kelas lah. Padam je pakai whiteboard. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 tu dia bagi apa? Dia bagi OGIF. Ni OGIF bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris pelik bunyi dia. OGIF. OGIF. Pelik sikit. Saya dulu bergaduh dengan student saya. Saya kata bukan OGIF. OGIF. OGIVE. OGIF. Tak. Dalam bergaduh buka Google. Google kan dia boleh bunyi kan. Dia bunyi apa? OGIF. Jadi sekarang saya mengalah lah. Bunyi dia sebenarnya adalah OGIF. Okey. Jadi kat sini dia bagi kat sini cari median. Median adalah sama juga. Kat sini dia bagi 30 paling tinggi. Kemudian yang penting paling tinggi je kita tengok. Paling tinggi je. Ni ada graf. Dia bagi graf kat situ. Kita graf saya lebih kurang macam tu lebih kurang. Kan? Bila dia tanya median, kamu kena 30 ni bahagi 2. 30 ni bahagi 2, ambil dekat 15. 15 ni bawa, turun bawah. Ini tempat kita panggil dia median. Di tengah-tengah. Median maksudnya tengah-tengah. Jawapan kita kat situ, sekejap 15 kat situ, tarik, turun dekat 25.5. Ini senang. Okey. Jadi kalau dia minta apa? Kuartil pertama. 15 ni kena bahagi 2. 15 bahagi 2 dekat 7.5 kat situ. Sini bawa. Ini tempat yang kita panggil dia kuartil pertama. Sama juga yang ni bahagi 2. Bawa. Ini tempat kuartil ke-3 kalau soalan minta. Okey. Kalau soalan minta julat antara kuartil, kena cari kuartil ke-3, cari kuartil pertama, tolak 3 dengan 1. Okey. Boleh? Kita pergi terus. Nombor 5. Tak ada soalan? Kalau ada soalan, boleh kita tahu. Okay. Nombor 5. Okay, tengok soalan nombor 5 kejap. Sementara saya padam, kamu baca-baca lah. Siapa yang dah jawab habis ke semua? Tak adalah cikgu buat. Buat tak apalah. Pelan-pelan lah. Okay, ingat dapat-dapat tadi saya hantar dekat grup, jawab habis. Dahsyat macam anak saya. Anak saya umur 6 tahun, tadika. Kan? Itu bulan berapa itu dia dapat buku. Mula-mula masuk tu dapat buku. Seminggu je habis dia buat buku mat. Mengajar. Cikgu dia sakit hati. Siap warna semua. Yang lain belum. Okay, nombor 5. Adalah sedikit keturunan ayah dia turun. Okay. Jadual di bawah menunjukkan masa dalam minit yang digunakan oleh 35 orang murid untuk menjawab satu soalan matematik. Dia kata 35 orang murid, maksudnya jumlah semua kekerapan tu. Hitung min masa dalam minit digunakan oleh seorang murid. Min. Kamu jangan salah anggap. Ada saya pernah ajar dulu pelajar. Bila tadi kita dah belajar minimum, maksimum. Kemudian apa?
ada kuarter pertama, kuarter ketiga. Dia nampak mean ni, dia terus buat apa? Dia pergi buat minimum. Itu bukan. Ini mean bukan minimum. Mean ni adalah mean. Mean yang purata. Mean. Yang simbol dia macam ni. Ini mean. Kan? Ini simbol untuk mean. Itu masalah tu kan. Kadang-kadang keliru. Sama dengan, kalau contoh macam soalan ni, kita kena dapat apa? Jumlah fx per dengan jumlah f. Okay? Jadi siapakah x? X ni adalah titik. Titik maksudnya apa? Titik tengah. F tu adalah titik tengah. Jadi kalau soalan ni macam mana dapat titik tengah? Titik tengah kalau pakai jari pun boleh. 3, 4, 5, 6, 7. Siapa tengah-tengah? Jari saya tak boleh naik. Naik cerita lain. Kan? 3, 4, 5. Jadi 5. Tengah-tengah dia 5. Boleh pakai jari. Ataupun kita boleh ambil 3 campur 7 bahagi 2 sama. 3 campur 7 bahagi 2 sama. Purata. Okay, titik tengah. 8 campur 12 bahagi 2. Jadi 10. Jadi sifir kita dapat satu je sifir. Saya tahu dah. Sifir 5 semua. 5, 10, 15, 20, 25. Kekerapan kita adalah F. Simbol dia. 3, 5, 9, 10, 8. Jadi kita dah boleh buat dah. Kita boleh buat fx ataupun kita buat terus je. Jumlah dia ni 15 campur 50 campur. Ni berapa ni? 90, 45. 135 campur 200 campur 25. 100, 200. 200 juga. Okey, bahagi dengan semua sekali jumlah dia tadi 35. Macam ni pun boleh, nak buat jadual pun boleh suka hati, tapi soalan ni objektif je pun, tiru kawan pun boleh. Tapi jangan bagi kantoi. Okey, jadi berapa dapat ni? 17.14. 17.1. Dia bundar kan? Dia bundar betul tak? 17.1. Ini formula dia, kena ingat Kalau dia tanya mean, ini formula yang diberikan dalam exam, dia bagi kamu kena faham. F tu apa? X tu apa? X adalah titik. Titik adalah titik tengah. Okey? Itu lebih kurang topik ni. Topik ni saya sentuh sikit je sebab dalam soalan objektif, topik ni penting juga sebab dia ada, saya tengok dalam beberapa set soalan SPM, dia dalam 2 atau 3 soalan. 2 atau 3 soalan melibatkan form 4, form 5. Form 4 dan form 5. Dan ada satu set dia bagi 4. 2 form 4, 2 form 5. Jadi topik ni penting juga dalam kertas 1. Okay. Kita pergi terus. Next question. Ini dah masuk topik lain. Trigonometri. 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 Okay. Tengok. Boleh nampak Okay. Padam dulu. Sekejap. Okey, ini saya punya WhatsApp kalau nak cari. Saja tunjuk. Azman Gombak 7688 okey. Nombor 1 trigonometri diberi bahawa cos, yang ini yang saya nak tekankan sebenarnya tapi penting juga topik lain. 3/5 dengan keadaan B ialah sudut cakar. Okey, sudut cakar macam ni. Okey, sudut cakar biasanya saya galakkan pelajar duduk macam ni. Sudut cakar dia duduk sekuang kedua. Gitu. Ini sudut cakar, sini sudut dia. Sini sudut dia. Sini sudut beta. Okey. Tapi kita nak kira, kita pinjam sudut ni, sudut sepadan dia kejap. Kat situ. Ni kita punya theta, pinjam kejap. Okey. Jadi kita masukkanlah 3/5 cos. Cos 3/5. Sebab tu kamu tengok kenapa 3 jadi negatif, sebab dia paksi X belah kiri. Paksi X belah kiri negatif, jadi sini ada 4. Bila kamu letak dalam sukuan, semua soalan dah selesai. Kamu tak payah fikir punya sama negatif positif. Kita letak nombor ni mewakili terus nilai dia. Itu beza dia daripada kita buat segitiga biasa. Okey. Jadi soalan dia macam cari tan. Cari tan beta. Tan kena tengok kat mana? Tengok segitiga ni. Jangan tengok sudut ni kita dah buat. Perwakilan dia telah diselesaikan dekat segitiga ni. Jadi kita tulis jawapan dia terus tan
beta sama dengan bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi 4 per negatif 3, jawapan kita negatif 4 per 3. Macam tu je. Okey? Jadi dia boleh tanya apa saja. Dia boleh tanya apa saja. Dia boleh tanya kamu sin ke macam tu. Dia boleh tanya kadang-kadang sin cos 2. Saya jumpa. Ni untuk mat lah. Kalau mat lagi melampau soalan dia. Tapi kalau untuk mat dia boleh tanya paling dahsyat, dia boleh tanya sin cos 2. Contoh soalan ni dia minta sin cos 2 beta. Kan? Apa maksud sin cos 2? Sin cos 2 maksudnya kamu kena buat 2 kurangan. Iaitu sin beta, sin beta. Lepas itu kamu isi. Sin 4 per 5. 4 per 5 dengan 4 per 5. Macam tu. Dapatlah jawapan kita 16 per 25. Ini kalau dia minta. Kalau. Kan? Okey. Kadang-kadang cos 2 ni pelik tak? Kadang-kadang dia minta bahagilah apa benda semua. Ikut je. Yang penting kamu kena cekap buat segitiga ni. Kalau kamu cekap buat segitiga ni, selesai masalah. Okey? Kita pergi dekat soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Amen. Untuk soalan nombor 2, dia minta kat situ adalah berkenaan diberi bahawa masa soalan diberi tan Y sama dengan 9 per 12. Dengan keadaan Y adalah sudut reflect. Ini bintang. Ini yang paling dahsyat. Sudut yang dia minta. Sudut reflect. Okey. Jadi macam mana nak buat? Okey. Tadi saya bagi tahu kamu. Sukuan pertama ni segitiga. Tengok segitiga ni. Ini kawan dia. Nanti kamu buat macam ni pula. Saya tunjuk cara sebenar dia kejap. Cara sebenarnya kita buat X. Macam tu. Sebab tu sudut dia sama besar semua. Okey, ini sukuan pertama. Namanya sudut, kalau sukuan pertama sudut tirus. Kalau sudut cakah duduk kat sini. Cakah. Ini reflect ni tak tahu, kena check. Reflect ni sama ada sini atau sini, kena check. Kena check sifat dia kalau reflect. Contoh macam soalan ni, dia kata tan Y 9 per 12. Kamu hanya perlu tengok apa? Tan positif. Tan positif. Kamu kena hafal. Okay, kat mana berlaku tan positif? Tan positif berlaku dekat sukuan pertama dan sukuan ketiga. Kan? Tan sukuan ketiga. Tan T 3. Kan? Pertama memang semua positif lah. Tan 3. Jadi, sudut reflect yang mana? 3 ke 4? 3. Sebab tan positif. Jadi kita akan letak kat sini. Okey. Jadi letak sini, perwakilan kita sini. Itu perwakilan kita, theta kita. Iaitu kita panggil dia sudut sepadan kita. Okey. Tan apa? Opposite dengan adjacent. Opposite bertentangan. 9 dengan kita punya apa? Bersebelahan. 12 sini. Nampak? Kan? Tapi kalau ikut Cartesian plane ni, XY ni, sini akan jadi negatif, sini pun negatif. Nampak? Sebab tu negatif 9 bahagi dengan negatif 12, positif balik. Tapi kalau ikut Cartesian plane, sebab ini paksi X belah kiri, ini paksi Y ke bawah. Y bawah, X kiri, jadi negatif. Okay, jadi kita boleh kira kat sini. Hypotenuse sentiasa positif. Hypotenuse sentiasa positif. Jadi kat sini, 9, 12 kamu boleh pakai. Kalau nak kira hypotenuse, kamu boleh pakai calculator. Kamu boleh pakai function pole. Pole masuk je 9,12. Pole ni kamu boleh dapat dekat shift tambah. Kamu tekan shift tambah, dia keluar pole. Masukkan 9,12. Okay? Dia terus bagi 15 kat sini. Tekan, cuba tekan. Betul? Kena dapat. Okay. Jadi bila dah dapat segitiga ni, semua soalan boleh jawab. Settle, tak ada masalah. Okay. Jadi apa soalan seterusnya dia minta? Sin Y. Kalau dia minta sin maksudnya apa? Bertentangan bahagi hypotenuse. Jadi 9, negatif 9 per 15. Tengok. Negatif 9 per 15. Okay. Kamu tengok soalan ni. Kadang-kadang nisbah trigonometri ni, dia tak tulis macam ni. Sebab apa? Kalau kamu tengok 9 dengan 15 boleh kecilkan. Bila soalan objektif dia lain. Sukati dia. Dia sukati. Kadang-kadang dia tukar jadi point. Sukati. Kadang-kadang kamu jumpa. Sepatutnya kalau kita buat kertas 2, kita kena tulis kecil.
nisbah yang paling kecil iaitu pecahan termudah. Dia akan jadi negatif 3/5. Nah, ini kalau kertas 2. Kalau soalan objektif, kita tengoklah soalan objektif dia ABC pergi cari. Okey? Jawapan kita kat sini adalah B. Boleh faham ke? Boleh? Kalau tak faham kamu cakap, tanya terus kan. Okey, ada chat pun tak apa. Tengok, kena faham macam mana nak tentukan kat mana kita nak lukis segi 3. Okey? Kita pergi terus soalan sebelah bawah. Nombor 3. Boleh Kalau laju pun cakap. Cikgu laju sangat tak boleh nak ikut. So ulang. Saya ulang. Jangan risau. Semua boleh dalam kelas ni. Kamu hanya perlu cakap je. Okey? Kalau yang pakai laptop, kalau kamu nak cakap, kamu kena tekan space bar. Dia jadi macam walkie-talkie. Tekan space bar, cakap. Lepas space bar, dia akan mute balik. Macam tu. Dia macam walkie-talkie kan. Tengok nombor 3. Nombor 3 kat sini soalan dia, cari semua nilai X bagi persamaan. Tengok dia kata apa? Sin X sama dengan 0.5. Antara X berada di antara 0 sampai 360. Ini soalan dia berkenaan dengan penyelesaian. Penyelesaian trigonometri. Okey, macam mana nak buat? Langkah pertama. Kamu kena cari sudut asas. Sudut asas, kan? Dah cari sudut asas, kita pergi step kedua, kamu kena tentukan sukuan. Kan? Sukan pula. Sukuan. Lepas sukuan baru nombor 3 dapatkan jawapan. Dia 3 step lah biasa je. Okay, kita tengok. Apa step pertama? Cari sudut asas. Ambil benda ni, letak. Sin X sama dengan 0.5. Contoh. Okey, petua dia kat sini. Katakan soalan kamu, dia bagi sin X sama dengan negatif 0.5. Masa nak cari sudut asas, kita akan jadikan sin theta kejap sama dengan 0.5. Okey, negatif kita tak masukkan untuk mencari sudut asas. Sebab negatif ni hanya digunakan untuk sukuan nanti. Negatif positif untuk tentukan sukuan, bukan nak tentukan sudut asas. Tapi soalan ni dia bagi positif tak ada masalah. Kalau dia bagi negatif, masa nak cari sudut asas, kena buang negatif kejap. Ambil kalkulator, tekan X sama dengan sin negatif 1, 0.5. Pastikan unit kamu tu atas DEG. Jangan silap. Tiba-tiba dia kamu tekan kalkulator bagi adik main-main tu ditukar di red ke, kacau. Merapu-rapu jawapan nanti jadi kan. Bertekan ni dapatlah dia bagi 30 darjah. Ini kita panggil sudut asas. Okey. Masa tentukan sukuan dia kena hafal. Dia kena hafal yang pertama. Yang pertama, berdasarkan sudut asas, jawapan kita kat sini theta sama dengan X. Yang ini theta sama dengan 180 tolak X. Dia ni tolak lepas tu tambah. 180 tambah X. Kemudian yang ini theta sama dengan 360 tolak X. Ataupun boleh buat segitiga butterfly macam saya buat tadi. Macam butterfly. Okay. Sukuan pertama, semua positif. Sukuan kedua, sin saja yang positif. Sukuan ketiga, tan saja yang positif. Sukuan keempat, cos saja positif. Yang ini kena hafal, tak boleh buat apa. Kalau tak hafal, kamu kena hafal juga. Kan? Tapi kalau tak hafal juga, kamu cuba hafal juga. Macam mana? Tak boleh hafal juga kan? Kena hafal juga. Contoh, tulis kat satu kertas. Dia tak boleh masuk exam nanti tau. Nanti tuduh diri. Sebelum masuk exam, katakan kamu lupa baca kejap. Baca kertas tu, kertas kecil je cukup. Lepas tu, ponyok, buang. Jangan buat masuk dewan. Buang terus saja jauh. Lepas tu, masuk dewan peperiksaan, kelas kamu ke dia buat kat mana, ambil satu kertas, yang kamu tengah ingat tu tulis siap. Masa tengah ingat, tulis kat kertas soalan kamu tu. Apa-apa formula yang kamu tak ada, dia tak bagi formula tu, kamu hafal, bawa satu kertas, bawa semua formula penting-penting ke. Okay? Tapi nak masuk tinggal kat luar.
Jangan bawa. Jangan buh dalam poket. Jangan simpan dalam poket. Allah, pergi simpan dalam poket nota. Nanti kamu pergi toilet, balik cikgu cek. Tiru ke? Kamu tak tiru. Jangan letak kat poket. Jangan bawa masuk langsung nota-nota ni. Letak campak je tu. Kan? Ataupun tinggal dekat luar ke mana-mana. Nanti kalau nak ambil balik tak apa. Okey, ini contoh. Tentukan sukuan. Jadi kat sini sin positif maksudnya sukuan mana? Sin positif sukuan 1 dengan sukuan kedua. Jadi jawapan kita dah ada X kita. Jadi jawapan kita theta kita sama dengan 30 dan 180 tolak 30 sama dengan 150 darjah. Jawapan 30150A. Okey, soalan ni senang je. Cuma kita buat ulang kaji ni kalau soalan tu macam lain macam mana? Itu penting. Okey. Contoh-contoh kita ambil kejap Kita ambil kejap. Kalau saya bagi cos Pak. Contoh cos X saya bagi sama dengan negatif 0.5 pula. Okey, cos X negatif 0.5. Macam mana nak buat? Langkah pertama, okey, saya dapatkan sudut asas dulu. Masa buat sudut asas saya akan buat X sama dengan cos negatif 1 0.5. Nampak? Jangan letak negatif. Masa nak cari sudut asas. Kamu tekan kalkulator bagi 60 darjah. Okey? 60 darjah ni kat mana dia duduk? Cos negatif. Jadi kita dah hafal tadi apa? Semua sin, tangent, cos. Bahasa Melayu okey Semua suka tengok kartun. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu saya letak kartun. Bila kartun tu tengok. Tengok boleh Okey. Semua suka tengok kartun. Cos negatif. Cos negatif yang mana? Dekat sini dan sini. Sebab sini dengan sini dia positif. Apa formula untuk dapatkan kat sini? 180 tolak 60. Yang kat sini 180 campur 60. Dapatlah jawapan kita. Berapa jawapan? 120, 240. Macam tu. Okey. Untuk matematik biasanya dia akan bagi nombor-nombor yang agak mudah. Yang dia nak tahu kamu faham tak cerita pasal sukuan, sudut sepadan, semua ni faham tak faham. Itu dia nak tengok. Okey. Kita teruskan masuk soalan seterusnya. Okey, ini ada uca kuasa lagi nombor 4. Okey. 4 Mana? Fazila. Dah ke? Okey, dah. Okey, nombor 4. Cari semua nilai bagi X. Semua nilai X. Baca terbalik. Cari semua nilai X bagi persamaan sin X sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2. Set 2. Sudah. Sama dengan cerita dia. Tak kisah apa bagi. Kita tak kisah. Sebab langkah kerja kita senang je. Yang pertama, kita cari sudut asas. Masa nak cari sudut asas, sama cerita X sama dengan, jangan letak negatif. Kamu tekan je sin negatif 1. Yang ini kena letak dalam kurungan lah. 1 per punca kuasa 2. Tekan kurungan tengok. Berapa dapat jawapan sudut asas dia kan. Okay. Kemudian sin kita adalah apa ni? Negatif. Sin negatif. Sin negatif sukuan kat mana? Saya suka tengok kartun. Okay. Kalau sin positif, sini dengan sini positif. Jadi sini dengan sini negatif untuk sin. Jadi jawapan kita kat sini dan kat sini. Apa formula untuk dapatkan sini? Sini 180 tolak, campur, sorry. 360 tolak theta. Dia campur tolak. Kan? Okay. Jadi jawapan kita, okay, cuba tekan kalkulator. Berapa kamu dapat untuk ni? Kamu kena dapat, kalau ikut soalan objektif. Dia kalau boleh teka, tengok soalan objektif pun kita tahu. Mesti dapat 45. Nampak? Tengok soalan objektif dia. Tak tekan kalkulator pun tahu. Cerita dia pasal 45 semua. Jadi automatik kat sini kita akan dapat 180 campur 45 dan 360 tolak 45. Dapat jawapan kita 225 dan juga 315. Jawapan kita dekat D. Kaedah yang sama,
walaupun nombor pelik. Boleh? Boleh faham? Okey? Soalan sama. Macam soalan saya bagi tadi ke? Lain cikgu. Hah? Lain. Saya Yang dah nombor buat. 5. Nombor 5 lain Lain. Sebab dia nak cos Y. Cos Y. Saya bagi tadi kan cos negatif kan? 0.5. Negatif 1/2. Tadi yang soalan sebelum ni sin. Soalan Tak, yang saya bagi contoh tu. Contoh saya buat sendiri. Betul ke? Tengok Nombor 5. Apa? Lebih kurang kan? Nombor 5. Okey. Cos Y sama dengan negatif 0.5. Cos tadi saya bagi. Okey. Apa kita buat sekali. Kan? Sudut asas. Y sama dengan cos negatif 1, 0.5. Jangan letak dia tadi dapat 60. Betul lah, sama lah soalan tadi. Okay. Jadi saya suka tengok kartun cos negatif. Cos negatif duduk kat mana? Ini positif untuk cos. Jadi sini negatif. Jadi jawapan kita duduk dekat sukuan kedua dan sukuan ketiga. Kat sini apa formula kita? Sukuan kedua. Ini tolak. 180 tolak theta. 180 tambah theta. Dapat jawapan kita 180 tolak 60, 120. 180 campur 60, 240. Oh, sama. Saya boleh teka jawab soalan tadi. Okey. Boleh faham kita masuk bahagian lain pula kan? Lebih kurang ni soalan dia. Okey. Tak apa. Nombor 6 nombor 6. Terus asalkan kamu boleh buat exam, soalan ni antara soalan kalau pelajar matematik boleh buat ni dahsyat trigonometri ni. Selalu ramai skip. Okey, nombor 6. Tengok nombor 6, ada beza sikit. Ada sikit je soalan dia adjust. Okey, kita tengok. Cari nilai P, tan P sama dengan 1. Sama. Cuma dia bagi tahu kan, dia nak untuk sukuan mana dia nak ni? 180 sampai 360. 180 sampai 360. Dia nak kawasan ni je. Kawasan ni tak mau. Kawasan ni je dia nak. Okey? Jadi jawapan kita buat sama dekat cerita dia. Sebab P sama dengan tan negatif 1 dapat 45 darjah. Kamu tekan kalkulator. Bila kamu dah tekan kalkulator, P pula tan positif. Tan positif maksudnya saya suka tengok kartun. Jadi jawapan kita yang ini sebab kita nak kawasan ni. Sudut sukuan ketiga. Apa formula sukuan ketiga? 180 campur theta. Berapa theta kita? 45. Campur 45 dapatlah jawapan kita 225. Okey. Jadi ini semua soalan berkenaan dengan penyelesaian trigo. Okey, satu lagi nombor 7. Okey, boleh kamu try kejap nombor 7, kan? Cuba nombor 7. Lepas tu kita masuk bahagian lain lah. Nombor 7. Yang mana dah buat tak apa. Tak buat lagi cuba. Cuba je. Tak apa. Kan? Try dia bagi cos alpha sama dengan 0.866. Dia nak 180 sampai 360. Kawasan bawah juga dia nak.
Dapat? Okey. Tengok senang je soalan ni. Dia bagi apa? Tekan kalkulator, alpha sama dengan cos negatif 1 0.866. Kamu akan dapat berapa ni? 30, betul? 30 darjah 30 darjah. Kemudian kat sini kita tengok cos kita positif. Cos positif. Saya suka tengok kartun. Jadi jawapan kita pada sukuan keempat. Apa sukuan keempat? 360 tolak theta. Dapat 360 tolak 30 dapat 330. Jawapan ada? Ada C. Okey. Habis bahagian penyelesaian trigonometri. Kita tengok soalan seterusnya. Ini masih trigo tapi bahagian lain. Tengok. Itu bahagian graf lah. Boleh ni? Boleh ikut ke? Okey. Boleh cikgu. Boleh Okey, kita tengok soalan nombor 8. Okey, Y sama dengan 3 sin 2x tambah 2. Okey. Tengok bila soalan macam ni, cerita dia kamu kena faham yang ini dulu, graf apa? Graf sin. Okey, jadi graf sin kita boleh buat lebih kurang graf sin. Buat lebih kurang lah graf sin. Graf sin, berapa banyak nak kena buat graf sin? Kena buat 2 graf sin. 1, 2 lebih kurang. Okey. Kemudian depan ni adalah dia punya amplitude. Amplitude maksudnya atas 3, bawah 3. Jadi atas 3, bawah negatif 3. Ini untuk ni je. Okey. Kemudian dia ada pula anjakan. Ini adalah anjakan. Anjakan kita panggil dia principal axis, principal paksi Y. Anjakan nilai Y. Sebenarnya bukan paksi Y, anjakan Y. Anjakan Y maksudnya kalau tambah 2, Y kita akan tambah 2. Apa jadi macam ni? 2 tambah, tak apalah. Kan? Tambah 2. Ini pun akan jadi tambah 2. Nampak? Jadi kat sini akan jadi 5. Yang bawah akan jadi negatif 1. Itu cerita dia pasal graf ni. Okey. Jadi apa yang dia bagi? Yang pertama, kalau soalan tanya amplitude, jawapan ni masih 3. Jangan ubah apa-apa. Amplitude tetap 3. Okey. Dia tanya apa? Frekuensi. Frekuensi 2. Frekuensi 2. Okey. Kemudian contohnya saya tulis amplitude. Kalau soalan tanya amplitude sama dengan 3. Sebab amplitude kita ukur daripada jarak daripada tengah naik atas. Ini amplitude. Jadi dia pergi ke mana pun dia tetap sama je besar dia. Kan? 3. Kemudian frekuensi. Frekuensi ni belakang ni. Okey? Berapa X? Berapa X? Kalau 2X, 2. Kalau 3X, 3. Kalau X saja 1. Itu frekuensi. Okey. Satu lagi apa dia minta contoh minimum. Nilai minimum dengan maksimum. Minimum maksimum ni. Maksimum kita 5. Minimum kita negatif 1. Macam tu ni. Paling tinggi paling rendah. Itu minimum, maksimum. Satu lagi dia boleh minta period apa? Saya bahasa Melayu dia pakai Kalah cikgu. Kalah. Aduh, kalah. Aduh. Kalah adalah sama dengan 360 bahagi dengan frekuensi. 360 bahagi dengan frekuensi. Okey. Jadi kat sini 360, frekuensi kita berapa tadi? 2. Jadi kalah kita adalah 180 kalau dia minta kalah. Itu semua. Tapi soalan ni minta apa ni?
Apakah nilai minimum? Aduh, minimum. Senanglah minimum. Jawapan kita mana? Negatif 1. Kalau dia minta minimum. Kan? Soalan exam saya tak tahu. Dia boleh minta. Dia boleh minta semua ni. Amplitude berapa, frekuensi berapa, minimum berapa, kala, maksimum berapa. Ni apa? Kala berapa. Julat. Julat. Sudah. Tiba-tiba dia tanya julat. Julat sama formula dia. Minimum. Mana? Maksimum tolak minimum. Sama. Kontam je. Okey. Yang kita tengok nombor 9. Okey, fahamkan jarang-jarang soalan ni kita jumpa. Nombor 9 pula. Okey, soalan nombor 9. Apa dia minta dekat soalan tu? Tengok. Apakah nilai maksimum bagi graf? Tadi minta minimum dia maksimum pula. Y sama dengan 5 cos 3x tolak 2. Okey? Jadi tak ada masalah lah cerita dia. Kan? First kali, teknik mudah dia, kamu tengok untuk cos dengan sin lah. Untuk cos dengan sin, tengok 5 amplitude dia. Jadi 5 atas, bawah negatif 5. Kita buat shortcut je. Lepas tu ada anjakan. Anjakan kita adalah negatif 2. Jadi tolak 2, tolak 2. Ini kita akan dapat 3 dan negatif 7. Nampak? Kita tak payahlah buat graf semua. Penat-penat tadi bolehlah soalan kita. Saya nak cerita tentang kalau soalan tanya apa-apa. Sekarang kita dah dapat direct. Tadi tanya minimum, sekarang maksimum. Terus jawapan kita untuk maksimum dia adalah 3. Boleh faham ke minimum maksimum? Minimum, maksimum, frekuensi, amplitude, kala. Kena ingat tu semua tu. Okey. Kita pergi nombor 10. Bawah tu. Saya buat 2 terus boleh tak? Senang buat 2 terus. Kan settle. 2 soalan terus. Sembilan. Dan nombor 10. Nombor 10 minta apa? Diberi sudut rujukan sepadan. Ialah 30. Theta. 30 darjah. Okey. Apakah nilai sudut bagi tanggen? Baca. Jika sudut itu adalah sudut refleks yang bernilai negatif. Tadi cerita dia. Kan? Okey. Sekarang saya suka tengok kartun. Dia nak apa? Tangent negatif. Kan? Tangent negatif. Tangent negatif kat mana? Tangent positif, tangent negatif. Sudut refleks bawah. Ini adalah nama dia tadi, sudut refleks kita. Okey, jadi tangent negatif yang ini, kawasan ni. Formula kita 360 tolak theta. Berapa theta dia bagi? 30. Dapatlah 330. Dapat jawapan kita. Boleh faham? Nampak? Okey. Kita terus pergi nombor 11. Sekali sama lebih kurang soalan dia. Nombor 11. Okey. Tengok nombor 11. Diberi sudut rujukan sepadan. Theta sama dengan 45. Apakah nilai sudut bagi kosinus jika sudut itu sudut cakar yang bernilai negatif? Sudut cakar. Dia bagi sudut cakar tak ada pilihan lah. Satu tempat je sudut cakar. Kita tak risau. Kat mana? Saya padamkan gambar yang sama. Sudut cakar. Saya suka tengok kartun. Sini sudut cakar. Sini je sudut cakar. Skor kedua. Nampak? Apa formula untuk sudut cakar? 180 tolak theta. Terus dapat. 180 tolak 35. Dah bagi jawapan pula saya ni. Tolak 45. Sama dengan 135. Okey? Dia faham cerita pasal apa? Itu penting ni. Yang penting tadi, saya suka tengok kartun. Yang ini, apa? Sukan pertama. Theta.
Yang ini 180 tolak theta, 180 campur theta, 360 tolak theta. Dia sebenarnya yang asalnya adalah kosong campur sebab dia mesti senang sendiri. Campur tolak, campur tolak. Tapi ni kita tak tulislah kosong, tak seronok. Okey. Tu nombor 11. Kita pergi terus. Yes, kita masuk topik yang terakhir hari ini, iaitu kongruen, penjelmaan dan juga pembesaran. Okey. Ini tak clear sangat, saya kecilkan kejap. Dia nampak ke? Okey, tengok. Soalan topik kongruen, pembesaran dan juga apa tadi? Penjelmaan, pantulan, putaran ada kat situ, tak ada masalah. Nombor 1. Dia bagi ada dua segitiga. Dua segitiga. Okey, apa tu? 94. 94 55 X 55. Apa cerita dia ni? Sekejap. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen. Hitung nilai X. Aduh. Baik tak payah bagi dua segitiga. Aduh. Buat lawak betul lah soalan ni. Aduh. Sepatutnya soalan tak boleh lah macam ni. Tak bagi macam ni tak best lah. Jadi jangan bagilah 5-5 sini. Dia bagi tahu dah lah kongruen. Pandai-pandai lah cari X. Sebab tu kita kalau kongruen maksudnya sini 5-5, kita letak 5-5 sini. Ini senang sangat bagi. Kalau dia bagi macam ni, letak terus 5-5 sini. Sebaik bagi segitiga ni aja. Apa punya buku lah. Banyak pula aku bebel kat sini. Okay, tak apa. Jawapan kita macam mana? Cari X. X adalah 180 tolak 94 tolak 55. Kan? Ada jawapan ke ni? Siapa dapat apa Siapa? Satu? Dapat 31. 31. Aduh, apa benda soalan ni? Patutnya jangan letak tu. Okay. Senang sangat jadi. Kita pergi nombor 2. Oh, lepas ni saya tak boleh pakai buku ni. Buku ni saya baru beli ni. Terus campak sungai. Okey, nombor 2 Nombor 2 kat sini kita tengok soalan dia. Rajah menunjukkan ada segitiga. Gunting. Tak jadi pun ni buat gunting. Saya buat ganti. Cantik. Dia buat tak cantik? A, B, C, D, E. Okey. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen dengan BE sama dengan CD, cincin. AE sama dengan AD. Sudut AEB sama dengan sudut ADC. Okey. Manakah yang berikut adalah tidak benar? Pula saya tanya benda tak benar pula kan? Okey. AB sama dengan AC, betul. Kalau yang ini sama, ini sama, sudut depan dia, orang depan ni mesti sama juga kan? 1 2 3, 1 2 3. Jawapan kita A adalah benar. Dia nak tidak benar. B, ABE. ABE dengan ACD. Sini dengan sini adalah sama. Kemudian ADC. ADC dengan E. AD. Rapu. Kan? Okey, jawapan kita adalah C. Apa kita cek D. BAE dengan
CAD. Okey, ini dengan ini juga adalah sama. Okey, topik kongruen ni senang sebenarnya. Cuma yang susah je sikit bila menyebabkan pengiraan. Bawah tu ada, tengok nombor 3. Okey, jap. Nombor 3 je Okey, padam. Soalan nombor 3, dia bagi ada satu macam segi 4. Kemudian dia potong 2. Dia kata segitiga ni kongruen. Dan dia bagi kat sini 3M tolak 4 darjah. Kemudian dia bagi kat sini 2M campur 11 darjah. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen ABD dan BCD. Hitung nilai M. Ini pun senang tu. Kenapa senang sangat dia bagi? Kalau kamu tengok bentuk dia pun kamu tahulah yang ini dengan ini sudut dia sama. Bila sama kita boleh buat persamaan lah. 3M tolak 4 sama dengan 2M campur 11. 3M dengan 2M kita kumpulkan. 3M tolak 2M sama dengan 11 campur 4. Dapatlah jawapan M sama dengan 15. Okey. Ini mudah jugalah. Tak ada susah lah soalan ni. Sebab objektif pun. Boleh Kita pergi soalan nombor 4 pula. Saya tak cek pula soalan dia senang sangat. Mesti Sapuan bosan. Sapuan dah siap semua? Dah lama. Senang sangat. Saya tak cek lah Sapuan. Buku ni soalan senang lah. Nanti saya beli buku lain lah. Macam ni soalan susah sikit. Okey. Nombor 4. Dia bagi dua segitiga. Kan? Balik. Macam tu. Kemudian dia kata apa? Sini dia bagi 2X tolak 8. Sini dia bagi panjang sini 4A tolak 2. Okey. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen. Diberi sifat kekongruenan segitiga adalah sisi. Aduh. Sisi. Maksudnya segitiga sama sisi. Sisi. Segitiga lebih kurang lah. Segitiga sama sisi. Okey. Ungkapkan X dalam sebutan A. Ungkapkan X dalam sebutan A. Gitu je. Okey. Jawapan kita kat sini adalah saya ambil kat situ 2X tolak 8 sama dengan 4A tolak 2. Jadi kita akan dapat kat situ 2X tolak 8. Kita kembang dulu 4A tolak 8. Okey, jadi kita akan dapat kat sini. Dia nak apa ni? Ungkapkan X. Okey, 2X sama dengan 4A. 8 campur 8 habis. Jadi X sama dengan 4 bagi 2A. Okey, dapat. Senang. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 5. Tengok nombor 5. Soalan nombor 5 adalah berkenaan dengan rajah menunjukkan sebuah piramid dengan setiap permukaan adalah segitiga sama sisi. Okey. Okey macam ni. Ini piramid maksudnya ini tegak lah ni. Ni. Okey. Diberi bahawa ACD, BCD tak ada huruf. ACD, BCD
dengan ACB adalah sama dan AC sama dengan BD. AC sama dengan BD. Okey. Ayat yang penting dalam soalan ni, rajam dia sebuah piramid dengan setiap permukaan adalah segitiga sama sisi. Maksudnya piramid ni dia ada berapa permukaan? Piramid sebenarnya dia ada 4 permukaan. Yang tepi ni saya keluarkan, ini katakan tepi ni saya keluarkan, dia akan jadi bentuk dia CDB. Ini pun segitiga sama sisi. Nampak? Kalau keluar kat sini sama, cerita dia sama. Ini kalau keluar CAB. Ini segitiga sama sisi. Sama. Kalau kita keluar Muhammad ni, dia akan jadi CDA. Sama. Pun segitiga sama sisi semua. Kan? Okey. Itu yang pertama. Kemudian tapak dia pun sama. Sebab dia kata semua sama. Tapak dia pun sama. Kan? Jadi semua sisi sama. Ni semua sisi sama. Okey, kita tengok apa maklumat dia. Hanya ACD dan BCD kongruen. Salah kan? Bila kita dapat macam ni keluar, bawah tapak pun sama, semuanya SSS sama sisi. Jadi maksudnya semua segitiga yang ada kat sini adalah kongruen. Okey. A salah. Hanya ACD dan ABC ialah kongruen. Okey. Hanya BCD dan ABC adalah kongruen. Apa dia bagi ni kan? Okey. D, ABC, BCD, ACD adalah kongruen. Kenapa dia tak letak hanya? Kalau dia letak hanya kat situ salah. Nampak? Kalau D tu dia letak hanya salah. Kenapa? Kita ada 4 segitiga bukan 3. Okey, tapi jawapan kita kat sini sebab dia tak letak hanya, only, jawapan kita adalah D. Kan? Cuma kena faham bukaan untuk piramid. Okey. Seterusnya, dah habis ke Safwan? Saya bagi ni saja ke tadi? Oh, alamak, sikit je. Awalnya habis. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Tengok. Itu lebih kuranglah ulang kaji kita kan. Sebenarnya topik kita dah nak habis dah. Saya mungkin akan sempat lagi buat ulang kaji sebelum kamu trial exam. Kan? Bila kamu trial exam? Bulan 10. Dah dapat tarikh belum? Tak. Belum dapat tarikh lagi? Oh, lambat lah lagi. Trial kan? Tapi tak mungkin dekat sebab takkan nak buat trial exam online, tak sonoh, betul tak? Kan? Mungkin lambat lagi lah trial exam kamu. Mungkin exam kamu bulan 3 betul? Exam dapat jadual dah? Tak dapat. Belum lagi? SPM belum. SPM? Belum cikgu. Tak tahu. SPM pun belum Kamu tak tahu benda. Kawan-kawan kan, tak apa jangan risau. Kita sekarang ni belum ada lagi Menteri Pelajaran. Sabar. InsyaAllah Menteri Pelajaran kita akan dilantik 2-3 hari lagi. Yang baru ni akan mengumumkan benda-benda baik untuk kamu insyaAllah. Kan? Jadi untuk malam ni setakat ni dulu. Kan? Jadi kita habis awal sikit. Macam mana kan? Rezeki. Okay? Jadi bolehlah kamu berehat kan? Sambil tengok anime ke apa. Kan? Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Yang ambil AMAC kita jumpa hari Sabtu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan jangan lupa WhatsApp saya terus Terus WhatsApp insyaAllah. Saya akan tengok. Baik. Terima kasih cikgu. Sama.